أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم أما بعد. Sahabat saya yang Habib Ali bin Muhammad Al-Sagaf, Tuan Pengerusi dan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Irsyad, para imam dan bilal, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini saya akan bercerita ataupun berkongsi tentang satu konsep yang sangat penting, yang paling penting sebenarnya, iaitu istiqamah. Kita pernah dengar tentang perkataan istiqamah. Apabila kita disuruh melakukan sesuatu ibadat ataupun sesuatu amalan, kita minta supaya kita beristiqamah walaupun amalan ataupun ibadat itu sedikit. Misalnya kita kata astaghfirullah, tapi kita nak baca astaghfirullah dalam satu hari 1000 kali. Jadi kita kena buat 1000 kali tiap-tiap hari syarat astaghfirullah dengan istiqamah. Itu maksudnya. Kalau kita istiqamah dalam sesuatu perkara, misalnya kita sentiasa hadir majlis, apa juga majlis yang ada kita hadir misalnya, yakni yang boleh kita hadirlah, jadi kita selalu hadir. Tiba-tiba kita uzur tak dapat pergi, bagaimanakah dengan majlis yang telah kita tidak hadir itu? Sebenarnya kalaupun kita tidak hadir sebab kita istiqamah dalam menghadiri majlis, maka kita akan dapat pahala seolah-olah kita hadir majlis itu. Begitu juga majlis ilmu. Kalau misalnya kita beristiqamah menuntut ilmu ataupun mengikut majlis-majlis ilmu, misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, ya, dan sebagainya. Kadang-kadang kita buat satu minggu 3-4 kali, ya, tapi kita istiqamah. Kalau seminggu sekali pun kita istiqamah, ya. Akhirnya misalnya kita meninggal dunia. Bila sampai masa ajal kita pun pergilah. Bagaimana dengan istiqamah kita dengan ilmu itu? Sebenarnya orang yang menuntut ilmu dengan beristiqamah sama ada seminggu sekali ke sebulan sekali ke, asalkan dia buat dengan istiqamah, maka apabila dia meninggal nanti, dia akan meninggal seolah-olah dia seorang penuntut ilmu. Bagaimanakah orang penuntut ilmu meninggal? Atau apakah ganjaran yang diberikan kepada orang yang meninggal atau wafat kerana sedang dia menuntut ilmu? Kalau kita tahu yang kita orang yang sedang belajar di sekolah ataupun di universiti atau di mana-mana, ya, di pondok ke apa ke, tiba-tiba dia meninggal, itu dikatakan sebagai orang yang menuntut ilmu, meninggal sedalam untuk ilmu. Sebenarnya kalau kita tidak pergi ke universiti, tidak pergi ke mana-mana, tapi kita datang ke masjid setiap minggu dengan istiqamah, kemudian kita meninggal dunia, kita akan dianggap sebagai seorang yang meninggal kerana ataupun dalam menuntut ilmu. Orang yang meninggal dalam menuntut ilmu, mengikut sebuah cerita yang saya dengar, ya, pernah saya ceritakan di sini juga, apabila jenazahnya dibawa ke dalam liang lahat atau di dalam kubur, tiba-tiba kuburnya menjadi luas, seluas mata memandang, dan datang dua ekor kuda dengan penunggangnya iaitu malaikat, ambil jenazah itu bawa pergi. Itu dia ganjaran kepada orang yang meninggal dalam menuntut ilmu.
Jadi bukan bermakna kita mesti hadir dalam satu majlis ilmu seperti di universiti ke di sekolah. Tidak. Walaupun di Masjid Al-Irsyad sebulan sekali, tapi kita istiqamah, insya-Allah kita akan dianggap sebagai orang yang meninggal dalam menuntut ilmu. Ya, baik. Jadi itu istiqamah yang biasa kita dengar. Saya nak bawa pada malam ini satu perkara ataupun satu konsep yang agak sedikit berbeza daripada apa yang pernah kita dengar, iaitu istiqamah dalam suatu konsep yang sangat utama merujuk kepada mentauhidkan Allah. Maksudnya kita beriman dengan Allah, percaya yang Allah itu esa, percaya yang Allah itu satu, kita tidak syirik kepada Allah, ya, dan kita beristiqamah dengan itu, yakni senantiasa mempunyai keteguhan dalam hati kita bahawa apa juga yang berlaku kita tak kisah, yang penting pada kita Allah itu esa. Allah itu tidak ada sekutu dengan sesiapa, dengan apa-apa pun. Kita tidak menyekutukan Allah. Yakni kita beristiqamah dengan mentauhidkan Allah. Daripada bila? Daripada kita baligh sampai kita meninggal dunia. Kalau kita melakukan seperti itu, kita tidak pernah syirik kepada Allah, yakni kita sentiasa beristiqamah dengan mentauhidkan Allah sampai kita meninggal dunia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Fussilat, iaitu surah yang ke-41, ayatnya ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa maksudnya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka yang berkata Rabbuna Allah, yakni Tuhan kami adalah Allah. Kita semua termasuklah golongan itu. Semua kita mengatakan bahawa Tuhan kita adalah Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Apa kata Allah selepas itu? Tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah dengan itu. Sentiasa mempunyai kepercayaan, keteguhan dalam hati bahawa itulah Allah, itulah Tuhan aku. Allah itulah Tuhan aku. Sentiasa beristiqamah, tsumma istaqamu, yakni sampai kita meninggal dunia. Apa yang akan berlaku? Bila berlaku? Sebenarnya ayat ini menunjukkan bahawa yang berlaku itu semasa kita tengah sakratul maut, semasa kita sedang nazak, dalam keadaan yang begitu sakit badan kita, dalam kemuncak waktu itu, kemuncak kita, kemuncak hidup kita. Tatanazzalul alaihimul malaikah, akan turun beberapa malaikat kepada kita. Orang lain tak nampak, kita saja yang akan nampak malaikat datang kepada kita pada masa itu. Tumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, jangan kamu rasa takut, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih, wabshiru bil jannah
dan jangan dan hendaklah dan beri dan bergembiralah kamu dengan apa? Dengan syurga yang seperti yang telah dijanjikan untuk kamu. Itu yang akan disebutkan atau dikatakan kepada kita oleh malaikat-malaikat yang datang pada masa itu. Syaratnya kita beristiqamah daripada mula hidup kita sampai kita mati. Jarang-jarang kita dengar perkara seperti ini. Yang kita dengar istiqamah bila kita nak buat sesuatu amal ibadat dan sebagainya. Kalau sedekah, sedekah kena istiqamah. Kalau ini kena istiqamah dan sebagainya. Ini yang paling penting, kita beristiqamah. Kalau ini kita lakukan apa Allah kata, kita jangan takut. Malaikat akan datang dan beritahu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Kamu hendaklah bergembira kerana syurga yang telah kamu perolehi seperti yang telah dijanjikan untuk kamu. Yakni malaikat akan beritahu kita bahawa kita pasti akan pergi ke syurga. Seronok tak pada masa itu? Itulah sebab ada orang yang masa nak meninggal mukanya senyum. Dia senyum kerana apa? Kerana malaikat mengatakan kepadanya, kamu ni akan pasti masuk ke syurga. Ya. Jadi itulah sebab kita mesti beristiqamah. Baik. Satu lagi ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Hud. Surah Hud adalah surah 11 ayat 12. Surah 11 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim, maka tetaplah engkau, iaitu disebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim, yakni hendaklah kamu beristiqamah ya Muhammad. Fastaqim kama umirtu, seperti yang telah diperintahkan kepada kamu. Kama umirtu, fastaqim kama umirtu. Wa man taba ma'aka, dan juga kepada mereka yang bertaubat bersama-sama kamu. Mereka di keliling kamu yang pernah buat dosa tapi telah bertaubat bersama-sama kamu. Ya, apa katanya? Dan janganlah kamu melampaui batas. Maksudnya janganlah kita tukar daripada beristiqamah tauhid kepada Allah, kita jangan syirik kepada Allah. Ya, jangan tukar-tukar lagi. Kemudian apa jadi? Wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang engkau kerjakan. Ya. Jadi kalau kita tidak langsung syirikkan Allah, insya-Allah kita selamat. Baik. Dua ayat Quran pun sudah cukup memadai. Yang penting kita mesti istiqamah dalam mentauhidkan Allah. Baik. Sebenarnya kita tidak akan tahu bila kita nak mati. Tak tahu bila. Dan kita juga tak tahu di mana kita nak mati. Ada orang tengah sujud mati. Kita tengok, wah, tengah sujud mati, tentulah husnul khatimah. Tak tentu juga. Kerana mungkin di tengah sujud itu, di tengah nak sujud itu, dia tunjuk yang dia sujud ini, tunjuk bukan kerana Allah, kerana orang itu nampak. Habis. Ya, jadi kita tak tahu. Tapi kita sangka baik, insya-Allah dia tengah sujud, dia meninggal, baguslah. Kadang di tengah ceramah, kita tengok dalam YouTube, tengah ceramah agama, meninggal. Ya, insya-Allah baik. Ya, baik. Kemudian kita tak tahu juga sebab kita mati pun kita tak tahu. Mungkin aksiden, mungkin sakit, mungkin jatuh dan sebagainya. Ya, mungkin tak ada sebab pun. Tahu-tahu mati pun ada juga. Baik. Begitu juga kita tak tahu macam mana kita mati. Ya.
Macam mana kita mati pun kita tak tahu. Ya. Satu pun kita tak tahu. Jadi kita kena jaga-jagalah. Jaga-jaga apa? Dan mesti beristiqamah. Maka di sini saya nak berikan beberapa cara bagaimana kita boleh dapatkan husnul khatimah ini. Ada 8 cara. Ya. Yang pertama, banyakkan baca Quran. Banyakkan baca Al-Quran. Ya. Kalau boleh satu hari satu juz, kalau boleh. Kalau tak boleh satu hari satu muka, tapi istiqamah. Yakni kalau dah pegang dengan satu kali satu muka, satu hari satu muka, tiap-tiap hari bacalah satu muka, insya-Allah. Ya. Tapi kalau yang baik tu paling baik 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Ya. Tu baca. Tapi kalau kita boleh cari maknanya, fahamkan apa yang kita baca. Ya. Dan kalau boleh juga kita kongsi dengan apa yang kita dah faham kepada orang lain, kepada isteri ke, kepada suami, kepada anak, kepada cucu, kepada kawan-kawan dan sebagainya. Ya. Jadi Quran ini banyak kebaikannya. Nak baca Quran itu pun niat dulu. Bukan pakai bacanya. Ya. Niat apa? Niat nak sedekah kepada ibu bapa ke? Nak sedekah kepada orang yang telah pergi ke? Ya. Ataupun kepada guru kita, guru Quran kita. Ya. Dan sebagainya. Dan juga kita boleh tawassul dengan bacaan Quran untuk kita sendiri. Misalnya kita sedang sakit, kita minta, ya Allah, berkat membaca Quran ini kau baikkanlah sakit aku. Tak kira apa ayat kita baca. Bukan mesti baca ayat ini untuk sakit ini dan sebagainya. Itu kalau boleh lah. Tapi kalau tak boleh, apa juga ayat kita minta. Ya, minta. Itu dinamakan tawassul. Jadi boleh kita tawassul dengan membaca Al-Quran, minta supaya kita jadi sehat. Ya. Ataupun kita dilepaskan oleh sesuatu bahaya dan sebagainya, macam-macam. Para rasul, para nabi, para sahabat dan sebagainya. Ya, yang handal-handal, ya, kita perlukan pedang dekat dia punya leher, tanya siapa yang akan boleh selamatkan kau? Allah. Menggeletar kawan. Boleh ke kita baca kata Allah? Dah orang tunjuk pistol, siapa boleh selamatkan kamu? Allah. Berani cakap macam tu? Tentu tak tahu lagi lah. Belum tentu kita ni. Tapi Rasulullah jawab, Allah. Menggeletar kawan, pedang pun jatuh. Apabila Fir'aun memburu orang-orang Yahudi bersama Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa sampai kepada laut, si Fir'aun di belakang. Apa kata dalam Quran disebut orang, salah seorang daripada yang ada di dalam yang bersama-sama Nabi Musa, apa dia kata? Habislah kita. Habislah kita. Depan laut, belakang si Fir'aun. Apa nak jadi ni? Fir'aun dengan dia punya tentera. Apa kata Nabi Musa? Kalla, jangan takut. Allah bersama-sama kita. Terus Allah wahyukan kepadanya ketuk laut terbelah. Sebab yakinnya Nabi Musa kepada Allah, begitu juga yakinnya Rasulullah kepada Allah. Ya, kita kena yakin begitu baru boleh jadi. Ya, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, menambah dan mengamalkan ilmu untuk panduan hidup kita. Tambah ilmu, selalu cari ilmu. Apa cara pun. Yang keempat, doa untuk beristiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaporkan oleh Siti Aisyah bahawa Rasulullah banyak membaca sesuatu doa. Apa dia doa dia? Sabbit qalbi ala dinik. Sabbit qalbi ala dinik. Itu yang dibaca oleh Rasulullah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Itu yang dibaca selalu.
Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, ya, tsabbit qalbi ala dinik, yakni tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Ya, tsabbit qalbi ala dinik, itu doa yang dibaca oleh Rasulullah selalu. Tetapi dalam Quran ada disebut Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Baca yang itu. Itu adalah satu doa untuk mendapatkan istiqamah. Baik, itu banyak orang faham, tahu kan? Jadi saya tak bahas ini. Yang kelima, cari kawan-kawan yang baik-baik. Ya, jangan cari yang huha, yang pergi tempat-tempat yang tak betul, ya. Jangan begitu, ya. Yang suka duduk lepak-lepak, ya. Yang suka tengok telefon selalu, ya. Bukan kawan-kawan seperti itu. Cari kawan-kawan yang ajak kita ke masjid, yang ajak kita majlis dan sebagainya, yang banyak beri nasihat kepada kita, ya. Baik, cari kawan-kawan yang baik-baik. Yang keenam, menolong agama Allah. Menolong agama Allah macam-macam lah. Sabilillah pun menolong agama Allah, tapi itu yang besar. Yang kecil beri nasihat kepada orang tentang yang baik-baik. Beri nasihat, ya, secara ikhlas. Yang keenam. Yang ketujuh, banyakkan baca kalimah tauhid. Apa dia? Banyakkan baca la ilaha illallah. Kalau boleh baca la ilaha illallah satu hari 1000 kali, ya, bacalah satu hari 1000 kali kalau boleh. Tapi bila baca tu janganlah baca dengan mulut sahaja, hendaklah baca dengan hati juga. Cuba diam di mulut, ingat tak, boleh tak dalam hati teringat la ilaha illallah, la ilaha illallah? Boleh kan? Kita boleh ingat la ilaha illallah dalam hati, tak sebut di mulut. Ya, cuba ingat, ya. Itu caranya. Jadi kalau boleh kita sebut la ilaha illallah dalam hati pun sekaligus la ilaha illallah, ya. Itu yang paling best. Saya cadangkan sama ada kita buat lepas zuhur ataupun lepas subuh. Kalau lepas subuh, la ilaha illallah dengan mulut dan hati 1000 kali, itu adalah selalu salah satu daripada cara untuk memurahkan rezeki. Memurahkan rezeki. Jadi kita boleh dapat dua-dua, dapat rezeki dan juga dapat istiqamah, ya. Dan sebab kita selalu menyebut la ilaha illallah, insya-Allah kita akan menyebut la ilaha illallah sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, ya, insya-Allah. Sebab apa yang kita hendak, husnul khatimah. Dan akhirnya kita mesti berazam untuk taat kepada Allah. Yakni kita mestilah lakukan perkara-perkara yang diperintah dan jauhkan daripada perkara-perkara yang dilarang, ya. Jadi setakat itu sajalah yang dapat saya sampaikan, ya. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.